Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab tauhid, kitab tauhid. Minggu lepas telah kita selesai perbincangan bab yang ke-10. Cuma bahagian akhir itu kandungan bab itu saya bacalah sepintas lalu sebelum kita masuk bab yang ke-11. Kerana kandungan bab yang ke-10 itu sebenarnya merupakan kesimpulan ataupun intipati yang dikemukakan semula sebagai peringatan. Jadi perbincangan daripada awal bab yang ke-10 sampai pada akhir, maka disimpulkan dalam kandungan bab ini. Mana kesimpulan tajuk lah maksudnya. Yang pertama, tafsiran ayat ini, iaitu ayat surah Al-An'am ayat 162. Kata inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jadi perbincangan bab yang ke-10 ni sebenarnya nak menghuraikan maksud itulah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadatku, semua hidupku untuk Allah. Apa maksud? Kita bincang dalam bab yang ke-10. Yang kedua, tafsiran ayat yang kedua surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat kerana Tuhan engkau, kemudian berkorbanlah sebagai ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah. Fasalli rabbika, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli rabbik, li rabbik tu wanhar. Jadi salatlah. Fasalli itu fi'il amal lah. Salatlah li rabbik, untuk Tuhan engkau. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Tuhan engkau. Jadi kita tidak bincang lah, kita tidak hurah, sebab kita telah sebut dah sebelumnya, perbincangan telah berlalu. Muka surat berapa tu? Panjang juga bab ni. Muka surat ni bab yang ke-10 lah. Bab yang ke-10 muka surat. Kalau dalam kitab saja muka surat 127. Baik. Mana huraian ayat itu? Apa maksud fasalli li rabbik atau wanhar, apa maksudnya? Itu disebut dalam perbincangan ini, bab yang ke-10. Yang ketiga, dalam hadis di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Mana hadis yang pertama? Jadi kalau tak ingat tu boleh rujuk semula hadis yang pertama tu. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Muka surat 130. Jadi orang yang mula-mula dilaknat ialah orang yang menyembelih binatang tapi maksud tu bukan kerana Allah. Tak kira lah apa maksud, tapi asalkan bukan kerana Allah. Selain daripada, sebab dia ada setengah-setengah dosa tu tidaklah dilaknat. Tapi ni dosa boleh membawa kepada syirik. Sebab setengah-setengah kitab tu dia sebut orang sembelih binatang bukan kerana Allah ni mana tiga. Syirik, dosa besar tu syirik lah, masuk neraka dan dilaknat oleh Allah. Tiga serentak itu. Maknanya berat lah. Baik.
Yang keempat, dilaknatnya orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di antaranya adalah engkau melaknat kedua orang tua seseorang, lalu dengan sebab itu anak dia laknat ibu bapa kamu. Mana punca tu kamu lah. Itu kita telah bincang sebelum. Yang kelima, dilaknat oleh Allah juga. Mana Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, memberi perlindungan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, yang mana sepatutnya dia mesti dikenakan hukuman, tapi dengan sebab dia lindungi, terlepas orang itu. Ini peranannya kita kata tak kira lah. Mungkin orang politik terlibat, hakim, ataupun sesiapa sahaja. Kalau peringkat kayangan lah kita kata. Kalau peringkat bawah pun mungkin boleh berlaku semua peringkat lah. Boleh berlaku semua peringkat. Cuma kita kena ingat, dalam sistem agama kita, kesalahan itu walaupun nampak sama, kalau pemimpin yang lakukan, dia dosa lebih besar. Itu kita kena fahamkan itu. Walaupun dosa itu nampak sama, tapi jika dilakukan oleh pemimpin ataupun orang agama yang disebut sebagai ulama, dosa dia lain. Contoh isteri Nabi, kalau dia buat dosa, tak sama dengan perempuan lain yang buat dosa. Betul kelebihan kerana jadi isteri Nabi, tapi tanggungjawab lebih besar, bebanan hukum lebih berat, sesuai dengan kedudukan dia sebagai isteri Nabi. Itu kita kena fahamkan itu. Anak buat silap kerana terpengaruh dengan ibu bapa dia buat silap. Saya ambil contoh mudah, minta maaf lah kalau nak marah pun lepas kuliah ni. Misalnya anak isap rokok, kipok isap rokok lah. Dia rokok marah. Nah. Ustaz saya mau kata anak sebut gitu, memang lepas separuh tak ada pendengar. Cuma kita agak kau penuh lah lepas ni. Tapi kena sebut lah tu. Sebab dia Dr. Yusuf Qaradawi buat 3. Dia Yusuf Qaradawi ni, saya terjemah artikel tu. Dulu pernah masuk dalam majalah artikel tu. Yusuf Qaradawi kata keputusan akhir dia setelah kali 3 dia buat kajian, memang tak dapat tidak. Ni minta maaf lah, ni bukan saya sebut ni, saya nakalkan. Lah ni style nakal. Saya nakalkan saja ni daripada Yusuf Qaradawi. Dia kata memang haram. Yusuf Qaradawi kata tu, kalau nak bincang-bincang dengan dia ada lagi ni. Haram dasar pada kajian dia. Bahkan dia bukan buat kajian di tanah Arab saja, dia rujuk, dia hubungi doktor-doktor di barat, nak tahu kajian mereka tentang kandungan rokok. Memang tak dapat tidak ahli fiqh kena kata haram. 13 sebab dia kemuka dalam artikel ni. Jadi cuba hubungilah Yusuf Qaradawi itu kalau nak tanya, jangan tanya saya lah. Baik, seterusnya lah. Ialah kita cubalah kalau kita ada, saya cuba berhenti. Bapak saudara saya boleh berhenti, teruk benar lagi. Tapi dia berhenti tu lewat, menyebabkan sudah rosak dah paru-paru. Tapi boleh berhenti, ambil masa setahun. Dia sebut pada saya, dia kata betapa kuatnya kesal tu, sehingga dia pergi ke Mekah lah. Ada rokok juga Mekah ni. Tu masalah tu. Sehingga bila dia jumpa, masa dia tahan diri, dia jumpa putus rokok tu, dia ambil dan dia cucuk sekali serok, lega dia kata, tahu tak ada dah mau tinggal putus, tapi dah lagi sekali serok isap tu dah. Nah, ya setahun tu ketagih ni. Tapi dia boleh berhenti lah. Tapi berhenti pun sudah ada dah kesan. Tapi pokok mana pun cuba usahalah. Yalah orang lain tak isap rokok, dia ada masalah lain pula. Tu rasa lega sikit sebut gitu. Begitulah. Baik. Yang keenam, kita bincang ni maknanya orang yang mendapat laknat Allah. Nauzubillah, laknat Allah bukan laknat manusia, tu berat dah. Ni la'anallahu, Allah laknat. Siapa antaranya? Orang yang mengubah dia punya tanda batas tanah, yakni batu sempadan tanah. Ingat kita telah bincang dah, saya tak bincang dah. Sekarang ni orang tak ubah dah. Kalau ubah dia punya batu sepadan tanah pun tak ada erti dah sekarang ni, sebab sistem tanah ni dia sudah sistematik. Tapi dia ada jenayah lain pula berkait dengan tanah. Dia tak main dah seekar 2 ekar, dia main 20,000 ekar. Tu dia main. Tak main dah seekar tu orang kampung itu. Ni jenayah hak berat ni, dia main satu gunung. Sampai 5 apa lagi.
Baik. Tu maknanya lebih besar lagi. Dia gini, kaedah agama kita ni sangat jelas. Mencuri, merompok, jenayah, kita kata memasukkan dokumen, semakin besar perkara itu, maka semakin besar dosa. Tak akan sama. Kita kata mengambil tanah dengan cara tidak sebenar, antara 1 ekar dengan 20 ekar, dia tak sama dosa. Mengumpat, ni dalam kitab Pekos, mengumpat dalam skala kecil hanya didengari oleh 10 orang, dengan mengumpat dalam internet didengari oleh berjuta, dia tidak sama dosa dia. Itu perlu kita sedar. Mengumpat melalui media sosial ini, medsos ini, dia lebih berat. Mana setiap orang yang boleh bercakap bahasa Melayu, sebab tu saya kata kalau nak mengumpat guna bahasa Inggeris, dia lebih luas, supaya dosa tu lebih besar. Dah kalau kita suruh berhenti pun dia tak suruh berhenti. Dia kena berhati-hati. Cuma ulama sepakat kata pemula fitnah dia lebih besar. Kata kalau fitnah dia memula, fitnah tersebar sampai berjuta, orang lain hanya penyebar, dia pemula fitnah, dia dosa terbesar. Minta maaf dengan cara yang mengikut kaedah dan prosedur taubat, baru dihapuskan. Tak cukup dengan sedekah, tak cukup dengan menangis di sajadah, tak cukup. Sebab itu melibatkan maruah orang lain. Tercemar, dia ada kaedah. Seperti yang kita telah bincang berkali-kali lah. Yang ketujuh, adanya perbezaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Jadi kalau kita lihat secara umum, ulama kita memberi peringatan, yakni melarang kita laknat individu yang berbuat salah. Tetapi kalau kita laknat itu secara umum, laknat Allah kepada orang yang melakukan kesalahan. Tapi kena ingatlah, kesalahan itu kesalahan yang berat lah. Misalnya kita laknat Yahudi Zionisme yang telah menganiaya, menzalimi umat Islam secara umum. Begitu juga kita kata kita laknat orang yang melakukan fitnah secara khusus. Itu ulama tak benar. Sebab laknat ni dalam konteks agama dia sangat berat implikasi dia. Laknat-laknat mana kita minta kepada Allah supaya Allah jangan bagi rahmat pada orang itu. Berat tu. Kalau orang faham agama, berat tu. Sebab rahmat ni apa dia rahmat? Ma yahtajun nas ilaih, sesuatu yang orang ramai perlu. Itu dia panggil rahmat. Laknat ni sesuatu yang orang tak perlu. Lawan kepada rahmat, itu dia panggil laknat. Berat tu maksudnya. Jadi janganlah, walaupun kita kata kita sebesar tahap marah tu tak nak kawal, cuba kawal yang itu. Jangan keluar perkataan laknat itu. Tak kira orang pijak selipar kita, pergi masjid, laknat Allah pada orang pijak selipar. Itu tidak kena sah. Basuhlah, sabar boleh pahala. Tapi ada setengah-setengah orang itu begitu. Saya pernah jumpa, tapi dia tak kata laknat, tapi balas sebab orang duduk atas motor dia. Ni lepas semayang asal, kalau duduk tu orang muda lah, muda sekitar 30. Siapa sehingga dia bertengkar, siapa balas dia nak tumbuk. Setelah saya jadi imam lah itu, saya keluar tengok tu terkejut. Saya tanya apa masalah. Jadi anak muda dia kata, ni pakcik ni, saya hanya duduk atas motor dia, atas cushion, bukan duduk atas handal, duduk atas cushion. Dia marah. Lepas tu dia kutuk saya, cerca kan. Saya bertanya, waktu itu betul ke pakcik saja? Dia tanya, jadi orang tengah pula gitu. Pakcik tu jawabnya, dah tua dah dia ni. Saya pun kenal dia guru pencing kan. Tak payah sebut nama, ada lagi dia ni. Dia kata saya tak suka duduk atas motor saya. Kata parut pakcik ni. Anak muda tu pun jawab, kalau tak suka mu, jangan duk maki gitu. Dia malu, siapa dia pukul. Jadi orang muda ni pun saya tengok dia tak boleh kawal. Beratlah bahasa dia kata pada orang tua tu. Orang tua tu nak amat, dia tak urut orang tua tu bodoh. Kita kata gini lah, awak balik lah, minta orang takut jadi lebih itu. Jadi saya pun tidak nak menyalahkan, tapi maknanya keluar daripada masjid tu jadi gitu. Dia guna bahasa berat. Tua nak mampu, dia kata kau itu. Mana terai molek dia sebut tu, kejut kita. Jadi benda-benda gitu, benda kecil ya satu. Nampak macam mana kelemahan manusia. Kalau boleh sabar, boleh pahala. Padahal kalau dia terima tu, boleh pahala tu. Orang duduk atas motor dia guna selipar dia. Ada.
dia sebab dia anak muda ni, dia anak buah saya, usrah saya ni. Nak sebut tu. Dia ikuti usrah saya. Usrah tafsir kita buat untuk orang-orang muda lah. Masa jadi imam ni. Kita pun tahu dia bagus. Cuma dia nak malas sebab pocik tu maki dia nak malas tu. Mana tak sabar. Tapi itulah tu saya sebut dia, tak boleh lah kata begitu. Dia orang tua, kita nasihat lah lepas tu nya. Dia orang tua ni dia ialah mana kita kena berkorban lah sikit dia punya perasaan tu. Bercakap mudah, tapi kalau kena kita masa tu tahu juga tak macam mana tu nak. Nampak kan? Apa yang saya nak sebutnya, mana perbuatan tu buat tapi tak sampai peringkat laknat. Laknat lebih berat lagi daripada dia kata oh tu orang mampu tak sedar diri. Laknat dia lebih berat lagi. Tak boleh. Tu. Sebab tu ada setengah-setengah ulama dia kata ruang yang dibukakan untuk kita melaknat orang ni terlalu sempit. Jangan kita buka seluas-luas. Baik. Jadi kalau kita laknat orang membuat maksiat secara umum, memang ada ulama kata boleh. Tapi lama juga ulama kata tak boleh. Orang yang melakukan maksiat ni, kita tidak boleh laknat dia. Kita kena usaha bagaimana nak merubah dia. Bukanlah, itu bukan cara agama. Kena berhati-hati. Kalau lah mana dalam kita mengambil pendapat ini, kita kena berhati-hati. Misalnya ada ulama kata boleh laknat. Tapi kalau katakanlah orang tidak Islam dengar kita sebut begitu, kesal dia macam mana? Kena ambil kira semua tu. Sebab apa yang ada dalam kitab ni, kita kena tapis pula. Sebab setengah-setengah pandang ulama, tapis tu bukan kita nak kata ulama tu jahil. Tak boleh ulas dah ni. Tak teringat ni. Jadi tetap ulama kata tak bagus. Banyaklah kalau nak sebut dalam kitab. Misalnya, ya, kitab saya baca lah. Ada satu pernyataan daripada Imam Syafi'i. Dia kata orang kafir ni kita kena perangi dia kerana dia kafir. Keberat tu. Kerana dia kafir. Sedangkan ramai ulama nak kata tak boleh. Kerana harbi dia tu. Sebab kafir ni ada yang harbi, ada yang zimmi, ada yang mu'ahid. Banyak kategori tu. Jadi makna kata-kata Imam Syafi'i itu kalau kita nak guna pakai, kena takwil. Maksud dia kata kafir itu kafir harbi. Cuma dia tak sebut kerana benda tu maklum. Kita kena kata gitu. Kalau kita pakai yang asal itu, kira-kira tu terlalu ekstrim tu. Terlalu kita kata mana keras sangat tu. Sebab itulah dalam kitab ni kena berhati-hati. Kadang-kadang ulama sebut tu dalam konteks zaman dia. Kadang-kadang ulama sebut tu dia maksud begini. Sebab kita lah kadang-kadang kita bercakap kita maksud lain, tapi patah perkataan yang kita guna tu tak cukup. Sepatutnya kena tambah lagi satu kalimah. Biasa tu berlaku tu. Sebab tu dalam konteks ni dia kena ada bersangka baik, kita takwil kayak begini. Sebab Imam Syafi'i ni antara yang lembut sebenarnya. Sangat hebat dari segi cara dia menyelesaikan masalah. Jadi kena faham lah. Tak boleh sebut main-main. Jangan kita kata mana tahu saya hanya nakal sahaja. Tak boleh gitu. Tak tanggungjawab tu kalau cakap gitu. Nak nakal-nakal pun kena tengok juga. Baik. Yang ke-8, kisah mengenai seekor lalat tersebut ni hak cerita dalam perbincangan kita ni memiliki kandungan yang penting sekali. Penting ni kerana seekor lalat. Kenapa kerana seekor lalat boleh masuk neraka tu? Apa isu sebenarnya yang berada di sebalik itu? Okey, kita bincang dah perkara tu. Yang ke-9. Di sini dia ada sedikit penjelasan lah. Orang yang masuk neraka itu disebabkan dia mempersembahkan korban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat yang demikian. Akan tetapi dia berbuat hal tersebut agar dia dilepaskan. Terlepaslah diri dia daripada perbuatan buruk para pemuja berhala itu. Di sini tak apa kita baca dulu. Kemudian saya kalau dalam kitab lain huraian hadis tu lebih jelas lagi. Saya baca dulu sini. Yang ke-10 mengenai kadar syirik dalam hati orang yang beriman. Bagaimana ketabahan hatinya ketika menghadapi maknanya hukuman mati itu. Kalau kamu tak buat gini, aku akan bunuh kamu. Bagaimana dia nak menghadapi situasi itu? Serta penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka itu tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Okey, saya baca dulu. Orang yang masuk neraka itu tidak lain adalah seorang Muslim. Sebab apa? Sebab Nabi kata dia masuk neraka tu kerana seekor lalat. Maknanya dia ni Muslim sebenarnya.
kalau dia kafir, tak perlu, tak sabit dengan lalat dia masuk neraka. Baik. Yang ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan bahawa syurga itu lebih dekat pada seseorang di antara kamu daripada tali kasut dianya sendiri, dan neraka pun demikianlah juga halnya. Mengetahui bahawa amalan hati adalah merupakan kayu ukur yang terpenting. Hati ini kayu ukur yang terpenting dalam bab akidah, bahkan bagi pemuja berhala. Dia begini, hadis ni maksudnya begini. Sini saya tengok huraian di sini tidak konsisten dalam menghuraikan sebab apa seorang itu masuk neraka kerana lalat. Agak tidak konsisten dia sebut. Kadang-kadang kita nampak dia tidak tekankan kerana masalah hati. Tapi dalam syarah lain disebut bahawa orang yang masuk neraka kerana sembelih lalat ni, dia bukan sekadar melakukan sembelihan zahir seperti yang dipaksa, hati dia pun sudah terima yang itu. Maknanya sekali dia tu. Sebab apa? Dia berakidah ni sama dalam Quran sebut wa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Mana seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata syirik, kata-kata kafir, jadi murtad, dia dipaksa dalam keadaan hati dia mutmainnun bil iman, dia tidak boleh dikatakan murtad, tak boleh nak kata kafir. Hak ni sepatutnya sembelih lah, tapi hati dia tak suka. Dia akan selamat, tapi kenapa kata masuk neraka? Mana hati dia pun berubah. Boleh jadi dia jahil, boleh jadi dia tak faham. Gitu. Cuba tengok nombor 10 tu, cuba tengok nombor 10. Padahal mereka itu tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Dia suruh sembelih tu zahir. Kenapa? Sepatutnya kalau zahir kerana dipaksa, dia sepatutnya tak masuk neraka tu. Manusia tak akan jadi syirik, tak akan jadi murtad kerana dipaksa syirik dalam keadaan hati dia tetap teguh di atas iman. Tapi kenapa orang ni masuk neraka? Sebab hati dia jadi berubah. Kalau kita perhatikan dia macam tidak konsisten dia bincang tu tak sini. Dalam syarah lain jelas sebut. Hati ni masalah hati. Hati dia sudah berubah. Dia silap, berlaku kesilapan di situ. Tu. Kemudian ulama bincang pula, yang seorang lagi tu dibunuh sebab dia tidak mahu sembelih lalat. Padahalnya dalam kes ini dia ada 3 sebenarnya. Oh tak apa, takut tak ingat pula. Lepas ni saya sebut. Dulu ada nak sebut dak ni akal tu dak. Baru tu ingat. Selepas ni tak ingat pula. Yang lepas pula. Dia begini, dia ada 3, kena ingat Bila seseorang dalam kes seseorang yang dipaksa untuk murtad. Ni saya sebut ni dia orang awam biasa. Kalau dia pemimpin, ulama kata dia kena pertahankan sampai mati. Sebab dia pemimpin ataupun dia ulama. Takut dengan sebab dia longgar dalam bab tu, rosak masyarakat awam. Maknanya seorang yang jadi ulama, pemimpin ni, dia kena pertahan akidah. Kalau memang dia kena mati. Kalau dia tidak seperti orang awam. Sebab apa? Sebab dia ulama, nak jadi ulama sangat. Sebab dia pemimpin. Hak ni hak ulama sebut ni bagi orang awam seperti kita ni lah, kita kata. Bila dipaksa, misalnya dipaksa untuk mengaku bahawa Tuhan ni 3. Kalau tidak aku bunuh kamu. Dan dia boleh bunuh. Bila dia kata dia ugut nak bunuh, dia boleh bunuh kita. Sebab dia tu ada kuasa. Dalam kisah ni ulama sebut 3 perkara. Pertama sekali, dia boleh mempertahankan akidah dia walaupun sampai mati. Hak ni hak peringkat tinggi. Seperti yang berlaku dalam kisah seorang lelaki ni. Rela mati pada akhir lalat. Tak saya buat. Mati kena bunuh dia, okay? Ni. Selagi dia boleh ikut secara zahir dalam keadaan hati mutmainnun bil iman. Dia kekal di atas tauhid. Buat tu kerana nak jaga nyawa saja. Itu tak apa. Itulah ulama kata untuk orang awam. Tapi kalau untuk pemimpin, untuk ulama, ramai ulama kata lebih aula, lebih patut dia pertahankan walau mati pun tak apa. Sebab apa? Sebab takut terjejah orang awam, pengikut-pengikut ni. Tu pun khilaf lagi. Yang ketiga, mana yang ketiga dalam kes ni, tadi dia, kita kata dia mempertahankan walaupun dia kena bunuh, selagi dia buat dalam keadaan hati dia tu. Selagi katakanlah dia buat kemudian hati dia pun begitu juga, tu hak jadi kafir. Tu hak jadi kafir. Seperti kes ni, kes hak mati kerana lalat ni, dia duduk kategori ketiga. Tak tahulah boleh jadi dia jahil ke, wallahualam situasi dia macam mana kita tak jelas tu. Tapi sudah tentu bila dia mati dengan sembelih lalat, bukan sekadar perbuatan zahir sahaja tu berlaku tu, hakikat hati dia pun sudah berubah. Itu sebab dia mati dalam keadaan jadi syirik kepada Allah itu. Hak tu sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah hadis secara khusus, memang itu yang disebut. 3 perkara tu. Baik.
kita pergi kepada bab yang ke-11. Okey, ada apa-apa persoalan ke sebelum kita pindah pada bab tajuk baru ni? Kalau ada boleh nak tanya hak perbincangan sebelum ni. Jadi kena jaga sungguhlah ya. Dia sebenarnya syirik hak kita bimbang ni bukan syirik hak sembah berhala tu. Pok kita ni boleh jadi hak bimbangnya hak ni perbuatan syirik hak jenis tidak berkait dengan tangkar, tidak berkait dengan sembah berhala, tetapi kepercayaan lain hak tersembunyi. Apa itulah misalnya nak tidur baca bismillah 41 kali, hadiah pada wali jaga kawasan tu misalnya dah. Tu boleh jadi syirik juga tu. Kali tu. Sebab kalau tak hadiah dia tu boleh jadi macam-macam lah bala bencana berlaku. Iktiqad gitulah ke mana tu. Boleh bawa pada kufur tu. Jangan main-main. Seolah-olah dia penentu pada bala. Dia ada berkait dengan dia. Sedangkan semua tu hak mutlak Allah. Orang lain tak ada hak tu. Tak berkait langsung. Tu orang panggil akidah yang tahqiq, yang murni. Kena berhati-hati. Sepemandi safar tu hakikatnya ke jadi sebalik tu. Hakikatnya nak tolak bala dengan kepercayaan bahawa bulan safar ni dia menyebabkan jadi nahas. Dan kau tu jelas amalan jahiliyah itu. Jelas tu. Ulama pondok kita berjual sama mana tu nak buat hal tu. Tiba-tiba ada pihak yang paling tidak kalau kita nak bersangka dia cuba memberi kesamaran tentang hukum itu. Kalau kita tidak, tapi saya dengar tu jelas disebut boleh. Tu bahayalah. Bahaya. Sepatut dia ni memang perlu di counselling dengan jangka masa yang lama, dan sepatutnya kena lihat perubahan. Bagi saya lah orang gini sepatut kena tarik tauliah ni. Gini lah awak tak usah mengajar, tak sesuai. Kalau awak nak hidup di jalan lah. Sepatutnya begitu. Baru kerajaan dia gini yang mudah. Kita ni dalam agama ni kita tengok sahabat tu macam mana. Saya normal ni, nak saya normal tak. Maulana beberapa kali dia sebut masa saya mengaji tu, hak tu antara contoh dia sebut. Saya normal ni zaman Nabi ni ada sebuah pokok. Pokok tu kira pokok biasa Nabi bila balik daripada musafir Nabi singgah tu tujuan nak berteduh je. Kalau lah ni ada wakah, ada R&R. Engko zaman Nabi tu mana ada kereta, mana ada aircon. Jadi itu antara tempat Nabi berhenti untuk rehat, nak makan bekalan hak bawa situlah sebab pokok tu rendang. Jadi pokok, jadi acak kali lah Nabi berhenti, tak ada apa-apa, berhenti saja. Tiba-tiba selepas Nabi wafat zaman Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar tengok, nampak pokok ni nampak meriah ni. Gi duduk situ, gi duduk tafakur agaknya. Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin politik yang mementingkan akidah rakyat, dia kata bahaya ni. Sebelum terjadi yang lebih parah, dia ambil tindakan yang cukup drastik sebab ini isu akidah. Dia pergi cabut pokok ngakak-ngakak. Tak ada. Apa tu? Nak menyelamatkan akidah umat. Tak boleh ada. Benih syirik ni ada benih dia. Dia panggil juzur. Kalau kita belajar, dia gini, dia ada satu kitab tu. Bagus juga tu kalau guna kitab tu. Pengajian akidah juga 2 jilid. Dia panggil Encyclopedia Al-Mawsu'atul Adyan wal Madhahib Al-Mu'asirah. Encyclopedia tentang agama-agama seluruh dunia ada di muka dunia ni, dan juga aliran-aliran semasa. Dia bicara tabligh pun ada itu. Hak tabligh itu bukan ajaran salah, dia sebut itu untuk hanya mendedahkan. Bukan dia kata tabligh itu salah. Cuma hak agama-agama tu saya nak sebut. Jadi setiap hak orang panggil agama, dia ada satu subtopik dia, tajuk pecahan dia panggil juzur. Juzur ni agama ni benih dia daripada mana? Sebelum dia jadi agama sebesar ini, benih dia. Ketika butir, sebelum dia bertunah, benih dia daripada. Benih tu lah kita nak tahunya. Jangan jadi tubik keluar pokok, tubik buah baru kita kata, rupanya pokok deri. Kalau begitunya. Tubik buah baru tahu. Tak usah jadi pakar pertanian lah kalau begitu. Nak jadi pakar pertanian, orang tanya pokok gapo, tunggulah dulu nanti dia buah kita royak. Tak payah royak, aku boleh royak kalau dia buah. Kita nak duduk situ, nak duduk jawatan pertanian bahagian tu, dia kena tahu. Orang pakar dia lebih dia tengok butir, dia tahu dah butir ke dia. Ni kita duduk situ dah. Tak cakap royak, tak apa, tak syirik lagi tu. Nak nanti syirik orang sesak, baru nak tindak. Tu tak tindak lagi. Mana awak macam mana? Tak usah jadi bahagian pertanian lah kalau lagu tu.
Sikit lagi hadirat, kalau keadaan ni tak berubah berkali, pihak bomba akan atasi masalah syirik ni. Bukan pihak tu dah. Nak macam mana? Jadi kita tengok kucalana. Orang luar pun boleh faham dah kucalana. Dia ada tempat saya kucalana restoran. Ni bubuh nama begitu. Pelik sungguh ya. Dia ajar tu. Tu penting. Sebab itulah perlu sangat kitab tu bagus. Saya guna dulu di Darul Kautsar tu. Kita pilih-pilih sebab dia kitab tu besar. 2 jilid. Sejilid tu setebal daripada ni. Kita pilih lah. Hak pentingnya kita tekannya setiap agama kita panggil sesat. Sesat tu setelah dia berkembang. Sebelum dia sampai tahap tu, bagaimana asas biji dia tu, benih dia tu. Hak tu yang kita nak tahu. Misalnya, ni dalam kitab ni penengkat dia, tawassul. Itu benih dia tu. Tawassul dengan orang mati. Itu benih dia tu. Ghuluwun fi salim, melampau, memuji, menyanjung orang soleh, itu benih dia tu. Bahaya tu. Sebab tu sudah terbukti sepanjang zaman orang sesat kerana benih ni tidak dimatikan, tidak diurus dengan baik. Kita sanjung orang baik ni termasuk dalam sunnah, tapi kalau sampai ke peringkat melampau, melebihi daripada had yang ditetapkan oleh agama, dia boleh jadi ta'assub. Daripada ta'assub itulah dia akan kata betul semuanya orang ni buat. Sehingga dia kata kalau kita nampak seorang wali Allah itu melanggar syariat, kita jangan hukum dia sebab dia ni sudah melepasi hak syariat. Ada yang kata gitu. Bukan dalam internet tu, direct dengan saya dia sebut. Mula-mula dia tanya gini saya, dia kata Ustaz Din, kalau Ustaz Din pergi kubur wali, Ustaz Din buat apa? Tengok soalan dia. Mojo kita tak jawab. Kalau anak kekoh kaki dia tu no. Mojo kita tak jawab gitu. Kita kata kalau anak giana doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Terkejut dia. Nampak terkejut dia. Dia kata tu menghina wali tu. Hina wali dia. Daripada situ kita nampak ni bergerak ni ustaz ni. Jadi kalau kita pergi kubur wali, kita doa supaya Allah ampunkan dosa wali. Dia kata itu menghina wali. Jadi dia hura, dia hura saya dengar. Dia kata wali-wali ni ibarat zamrud. Zamrud ni walaupun batu tapi dia tidak seperti batu kuari tu. Kuat falsafah dia no. Nak mana? Itulah. Itu saya kata tu saya kata ke dia, wali-wali ni batu kau. Wali ni orang, bila orang dia kena urus cara orang. Batu ni kita urus cara batu. Tak boleh tu kias ma'al farid, kias wadu yang watim, tak boleh. Tak serupa tu. Ya manusia. Sebab itulah dalam kitab Talbisu Iblis Ibnul Jauzi tu dia ada sebut. Orang alim ni, puak-puak ni dia sesat. Lagu mana cara Iblis nak menyesatkan dia? Iblis ni kalau dia nak menyesatkan doktor, dia ada cara lain. Dia nak menyesatkan orang awam, dia ada cara. Nak menyesatkan ulama, dia ada cara dia. Dia tak sama. Cerdik Iblis ni. Mungkin dia bagi lama. Mesyuarat tiap-tiap hari dalam hadis sebut. Bukan mesyuarat di macam air paksi ni. No, dia tengah laut ni. Dia tengah laut ni. Kemain dia punya nyaman tempat dia mesyuarat tu. Setiap hari Nabi sebut dia mesyuarat. Laporan dia buat setiap hari. Kita pun terkejut dengar. Ayatnya seriusnya dia nak menyesatkan manusia ni. Tiba-tiba kita tak berhati-hati pula. Kena. Begitu kan. Okey. Jadi bab yang ke-11 ini menyembelih binatang kerana Allah. Cuma saya rasa takut tak teringat nak baca lalu tu ni. Hak ni perkara saya sebut yang lepas tu. Sebab baru ni pun klik saja tak ayat juga tu. Bab apa dia? Ni. Imam As-Sanusi dalam kitab Muqaddimah dia membahagikan syirik pada 6 jenis. Tu kena tulis ya. Sebab saya pun tak sempat nak tarik sebenarnya, niat nak tarik pakai gitu tulis sini. Yang pertama, Syekh As-Sanusi ni kitab dia tulah Muqaddimah Ummul Barahim pun kitab dia, kitab akidah kan. Dia kata syirik ni kita boleh bagi pada 6 jenis. Yang pertama, syirik istiqlal. Dia panggil syirik istiqlal. Nak eja dia terpayah juga tu. Dia kalau bahasa Arab alif sin ta qaf lam alif lam. Dia panggil syirik istiqlal. Kalau nak eja hukum Melayu, tu terserah pada kreativiti masing-masing. Nak eja lagu mana tu? Istiqlal. Istiqlal ni kalau bahasa biasa maknanya kemerdekaan. Itu bahasa biasa.
Tapi jangan terjemah gitu. Syirik kemerdekaan, tak ada apa. Tak boleh gitu. Apa maksud syirik istiqlal? Hak ni menetapkan ada dua Tuhan atau lebih. Ni syirik nyata lah. Dia kata Tuhan ni tidak tauhid Tuhan. 2, 3 atau lebih. Misalnya Majusi, Kristian, gitu. Ni memang lah. Tak perlu pada majlis fatwa dia ni. Boleh kata umat Islam tak akan kata gitu. Kalau dia kata tidak Islam tu dia tu. Dia panggil syirik istiqlal. Hak ni boleh kata jelas. Orang panggil syirik hak jelas. Jelas sungguh hak tu. Tu. Yang kedua syirik tab'id. Tab'id, taba'i ya dad. Tab'id, syirik tab'id. Apa maksud syirik tab'id? Menyatukan Tuhan dalam beberapa watak. Seperti Kristian, Trinity. Dia bukan tolak Tuhan. Ni kita panggil syirik. Syirik juga lah. Tapi orang ni dia panggil mengikut pembagian tab'id. Maknanya menyatukan Tuhan dalam beberapa watak. Misalnya Kristian. Hak tadi pun nampak seperti istiqlal tu pun ada juga pada, tapi hak ni khusus. Dia kata dia tidak kata Tuhan tu 4, dak 3 ya. Hak tadi tu dak lebih. Tidak ada hak Tuhan. Misal orang percaya pada dewa, paganism, tu istiqlal tu. Mana yang kawal dunia ni ada Tuhan laut, Tuhan darat, Tuhan sawah padi, Tuhan angin, Tuhan gapo, ada berlaku Tuhan. Dia panggil istilah dewa tu. Sebenarnya pagan itu agama paganism. Tu istiqlal. Hak ni dak sekat 3 ya. Tidak lebih. Dia menghadkan. Dia kata Tuhan ni Allah Tuhan juga. Dia panggil Tuhan bapa. Maryam tu Tuhan ibu. Nabi Isa Tuhan juga Tuhan anak. Gabung tu dia jadi kuat Tuhan tu. Tu dia panggil dalam istilah Sanusi panggil tabi'i. Tu kan. Yang ketiga dia panggil syirik takrib. Takrib, ta qaf ra ya ba, takrib. Apa dia maksud syirik takrib ni? Beribadat pada sesuatu selain Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Niat tu baik. Ini seperti masyarakat Arab dulu sembah berhala tu, dia bukan sembah tu sebenarnya. Batu berhala tu, dia takrib, untuk takrib. Liqarribuna ila Allahi zulfa. Sebabnya berhala-berhala yang dia letak nama tu asalnya orang soleh zaman Bani Israel dulu. Suak tu misalnya. Manat dan beberapa nama lagi sebut dalam Quran. Tu nama orang soleh. Jadi sebenarnya dia buat arca begitu dalam bentuk patung yang lengkap sebagai seorang manusia tu sebagai untuk memperingati, dan dia pergi untuk bertawassul. Dia bukan menganggap batu tu Tuhan, tidak. Itulah orang panggil bertawassul dengan orang soleh. Engkau dia tak tahu kubur mana. Orang lah ni dia pergi kubur nak bertawassul dengan orang mati tu. Kita akan bincang lah selepas ni. Tawassul dengan orang mati tu apa yang ulama kata boleh bawa pada syirik. Aspek mana, sudut mana dilihat oleh ulama tu. Jadi hal tu dia panggil istilah lah syirik takrib. Maknanya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan mesti melalui orang soleh. Orang soleh tu oleh kerana tak ada kubur, dia pun tak kenal, dia buat dalam bentuk arca, dalam bentuk patung. Takkanlah dia nak sembah, dia tahu dah batu kerah kejung. Tapi tawassul, konsep tawassul. Itu yang ketiga. Yang keempat dia panggil syirik asbab. Syirik asbab. Syirik kerana sebab. Kerana. Iaitu menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat. Contohnya manusia kenyang kerana makan. Bukan Allah yang mengenyangkan. Saya ambil contoh obat lah, Panado. Katalah seorang itu bila dia makan Panado tu yang menyembuhkan dia. Sebab Panado. Tu jadi syirik asbab. Boleh jadi terkeluar juga pada agama. Sebab tu kita tidak letak gitu. Ini sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Begitu saja, bukan sebab dia. Kalau nak kira tak berubat pun boleh sembuh. Tapi Tuhan tidak suruh begitu. Nabi tidak suruh gitu. Bila mau sakit kena berubat. Berubat tu usaha. Allah beri pahala pada usaha tu. Tu. Sebab tu ada satu tahap, ada seorang perempuan kita bincang dah sini. Hak kena penyakit sawal. Ingat tak? Seorang perempuan. Bila kena sawal dia tak khabar, jadi gelepar, menggelupur dia sehingga nampak aurat. Dia malu lah. Orang cerita lah pada dia masa menggelupur tu ternampak lah aurat tu. Mungkin dia tak sedar. Orang sawan ni. Parok kalau bahasa Kelantan tu sawal tu. Gila babi panggil.
Bahasa Kelantan. Paruk. Kau main-main. Dah gila babi pula. Sawai. Jadi dia pergi minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, doa lah. Saya ni malu sangat, dia kata. Kena penyakit ni, kau perempuan pula. Nabi kata, boleh. Aku boleh doa supaya Allah sembuhkan. Tapi kalau mu sabar, Allah buat lebih baik daripada tu. Syurga, mana nak? Dia kata, tak payah doa, biar sakit-sakit. Nak kau boleh syurga, nah. Biarlah. Biar. Mana dia akan sabar. Dia akan tahan. Asal dia dapat syurga. Cuma dia kata doa lah wahai Rasulullah. Biar je kalau sakit tu pun menggelupur, gelepar lah kita kata. Janganlah nampak aurat. Malu. Sebab dia muslimah. Yang salihah. Di situ ulama bahas. Hadis tu Nabi tidak guna untuk semua orang. Tidak guna sebagai hukum umum dalam masyarakat. Doktor jangan ambil tu. Lama orang pergi klinik dia, makcik nak obat ke nak suruh hamba doa. Kalau doa makcik sabar boleh pahala besar. Boleh ke doktor buat kerjaan gitu? Tak boleh. Sebab Nabi suruh berubat. Mana orang sakit, Nabi suruh berubat. Bahkan Aisyah antara yang menjadi jururawatnya. Doktor, dia tu herbalist. Itu hukum. Hak tu menjadi syariatnya. Hak tu yang jadi syariat. Tetapi hadis tadi ulama bahas dari sudut mana? Dari sudut hakikat. Ada berlaku kes ni pada saya sendiri berlaku. Dia mari jumpa saya. Tak apa, dia tak ada ni. Sekali dia mari. Biarlah kita sebut benda ni bukan benda mengaibkan, benda bagus. Ya Allah uji keluarga dia. Sakit daripada sekolah lagi. Banyak mana habis dia buat. Ni sakit ni bukan sakit yang berkait dengan doktor ni. Soalan macam gangguan makhluk halus. Doktor pun tak suruh kata tak boleh lah. Ni kena cari bomoh. Doktor pun kata begitu. Sebanyak mana habis ni? Beratus-ribu. Kali terakhir dia jumpa saya tu, ada seorang bomoh tu minta dia cari hati kera. Bakar hati kera tu makan. Kita pun tak nampak kok mana makhluk halus kalau makan hati kera jadi lari makhluk halus ni. Kita pun tak faham tu. Saya kata tak usah lah. Lepas tu ada macam pedula, macam-macam lah. Kata jangan buat gitu. Lepas tu tak apa lagi. Saya pun tak guna lagi hadis tu. Kita nak tengok sejauh mana. Kita tak guna lagi tu. Dia mari pula lepas tu dia kata, Ustaz, saya tak sedar bomoh, tak sedar. Saya pergi seluruh Malaysia. Pahalik saya pergi. Bahkan saya bila pergi jumpa bomoh, dia kata sebab banyak sangat pengalaman saya bomoh ni melakukan amalan syirik. Bahkan saya sakit jiwa lebih waktu lagi daripada keluarga saya sakit. Kita tengok telatah tu bomoh tu. Bahkan saya tak mahu pergi dah jumpa bomoh. Dia mati gitu. Lepas tu nak buat macam mana Ustaz? Kita guna hadis tadi. Kereta juadah, tanah juadah nak berubat. Tak lagi. Dia pun tak sedar dia jumpa bomoh. Bahkan isteri dia kata tengok bomoh tu dia kau sakit lah. Nak buat lagi. Kita gunalah hadis ni. Kita kembali kepada Tuhan punya sebab itu. Siapa? Allah SWT. Berdoa. Apa? Sepatutnya dia 2-3 minggu dia mari dia kata, Ustaz, sakit tak hilang tapi hati jadi tenang. Minta doa dengan Allah SWT. Dia baca Quran dia ni. Bagi kikih lagu tu boleh lah. Kita nak guna hak tu. Sebab hadis tu sahih. Mana kita nak mendidik dia cara tauhid. Walaupun dalam saat kritikal tu sehingga habis ikhtiar dia. Tapi bagus dia sebab dia tidak su'uzan kepada Allah. Dia tidak sangka buruk pada Allah. Kalau orang tidak kuat akidah tu, dia boleh sumpah pada Allah tu. Apa Tuhan? Kau pun aku buat salah Tuhan ni. Tak adil tu. Dia boleh kata gitu tu. Kalau kita silap bimbing dia. Saya kata ginilah. Allah nak beri pahala ke awak ni. Sabarlah. Boleh jadi awak, isteri awak, keluarga awak lebih besar pahala daripada segi sabar kini. Jadi beginilah. Saya pun cerita hadis ni dia. Dia kata, Malik Ustaz, saya nak tu, saya tak jumpa orang bomoh. Saya takut syirik ni. Bagus dia ni. Padahal orang biasa ya. Kerja biasa ya. Gimana je mau tak kepil. Tu tak ada. Nak ayat tu, nak ayat biasa tu. Nah. Bila kita sebut kata hamba ni lah, minta dengan bila sakit minta dengan Allah, pakat minta dengan Allah, direct pada Tuhan. Sebab kok mana hak kita berubat ni pun Allah suruh kita berubat ni, dia beri kok mana bukan benda tu. Cuma dia suruh kita usaha. Usaha tu dia beri pahalanya. Dengan sabar. Gitu Jadi bila dia buat wallahualam, saya pun tak tanya dah, tapi kok mana selepas beberapa minggu dia pergi pula kuliah saya, dia sebut dia kata alhamdulillah Ustaz, tak hilang lagi, ada lagi penyakit tapi saya rasa lebih tenang. Rupanya dia serabut dengan cara untuk tapi terpaksa pergi juga. Pertama sekali nak jaga keluarga dia tu. Takut kata tak cara sakit. Paksa pergi.
Payah sebenarnya kita nak memahami orang sakit berpuluh tahun ni dah. Oh, tak serupa dengan kita cara dia mikir. Banyak dah dia punya rosak cara dia mikir tu. Lepas tu kita pula duwi benda-benda hak bercanggah dengan sunnah. Nyanyalah ke dia. Sepatut situasi itulah kita bimbing supaya dia lebih dekat pada Allah SWT. Hak tu hak sunnah. Nah, hadis tak dia boleh guna lah. Jadi doktor jangan guna. Lalu orang mari kali pertama pun, ni pakcik pakak ni, ni besar ni pahala ni. Nah, tak ada ubat lah. Tak kena lagi tu. Sebab bercanggah dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah suruh berubat. Baik, itu dia panggil asbab. Sebab kita makan nasi, bukan kinasinya. Cuma ikhtiar, Allah panggil sunnatullah. Dalam dunia ni Allah buat kalau lapar kena makan. Itu sunnah dia. Tapi Allah boleh tarik. Jadi tak kenyal walaupun makan. Padahal kalau nak suruh kenyal, asalnya kena makan lah. Itu asalnya. Seperti mana api membakar. Kadang sekali-sekala Allah tarik. Misal cerita Nabi Ibrahim. Allah tak ui kuasa membakar pada api. Allah tarik kuasa tu. Jadi api walaupun zahir nampak menyala-nyala pun tak ada kesan. Tapi itu bukan sunnatullah tu. Jangan sampai buat gitu. Dia kata mana tahu. Bukan Nabi Ibrahim boleh buat kita tak boleh. Terah buat tak tahu. Takut diri khiting rambut tu no. Jangan ikut tu. Itu tidak sunnah tu. Tak masuk dalam sunnah tu. Hak sunnah biasanya hak ni. Dan kita boleh pahala pun kerana usaha ni. Hak tu sebenarnya dalam agama kita. Baik, seterusnya yang keberapa ni? Yang tadi yang kelima dah. Tinggal tadi syirik yang keempat tadi sebenarnya. Dia panggil syirik taklid. Saya sebut syirik asbab tadi, hak tu yang kelima. Silap tadi. Tertinggal yang syirik asbab tadi berkenaan dengan saya sebut panado contohnya makan jadi kenyang, hak tu dia panggil syirik asbab. Yang kelima. Yang keempat tertinggal tadi dia panggil syirik taklid. Taklid ni lah. Tak, qaf, lam, ya'da. Ataupun kita ajar kut Melayu boleh lah. Ajar macam mana pun. Syirik taklid. Apa dia? Beribadat kepada Allah kerana mengikut orang lain. Tak tahu apa pun. Semata-mata ikut saja. Semata-mata ikut saja. Dia panggil taklid. Syirik taklid. Dia letak di bawah syirik juga tu. Beribadat kepada Allah kerana mengikut orang. Mana ikut orang buat. Makna seolah-olah zahir nampak seperti tidak ikut Tuhan tu. Tidak ikut orang. Kalau orang itu betul, betul lah dia. Kalau orang itu salah, salah lah dia. Ni untuk orang awam, tak tahu gapo kamu. Biarlah dulu kita tidak nak letak hukum lagi tu. Nak bagi dulu. Baik, tu yang keempat, yang kelima, yang keenam dia panggil asyirkul asghar. Syirik kecil. Syirik kecil. Kena tutup syirik kecil syirik kecil ni seperti riak misalnya biasa kita dengar lah. Mana beramal bukan kerana Allah, itu dia panggil riak, sum'ah, ujub dan sebagainya. Itu termasuk dalam riak lah. Ujub pun sebenarnya syirik juga tu. Buat rasa besar diri, maknanya asal bukan kerana Allah. Tu masuk dalam syirik asghar. Baik, dia pun buat huraian. Daripada pembahagian 6 itu kita nak letak hukum macam mana. Kata Syekh As-Sanusi, nombor 1 hingga nombor 4 tu. Nombor 1 hingga nombor 4 tu, yakni syirik istiqlal, syirik ta'bid, syirik takrib, syirik taklid, seseorang dikira kufur secara ijma'. Kufur. Hak syirik taklid tadi beribadat padahal kerana ikut orang. Hak ikut orang ni dia tak tahu betul ke tidak tu. Ikut saja. Hak tu termasuk syirik juga. Tak boleh tu. Sebab kalau orang awal, orang kapur, kita kena sebut dalil pada dia. Tak ingat itu tak kira. Tapi kita kena uyak betul. Dan dia pun kena, sebab tu dia pun kena tahulah. Ni ada dalil. Ingat tak ingat Tuhan. Yang kedua, orang kapur bila kita kata Allah ni ada, kena sebut dia. Sebabnya gini dalam ayat Quran sebut. Dia tak ingat ke apa. Maknanya dia ikut kita tu kerana dia dengar dalil. Tu tak termasuk dalam syirik taklid. Ni tak ada langsung dah. Dia ikut memputar tuli dalam berakidah. Makna betul tak betul dia ikut ya. Ni dia jadi kufur. Sebab kita nak ikut ni kena tahu hak betul. Ni dia tak tahu betul, dia tak tahu. Dia ikut saja. Dia tak tahu betul ke tak, dia pakai ikut saja. Syekh Sanusi kata hak ni memang syirik kufur juga pak ni. Nombor tadi syirik asghar, hak ni dikira maksiat kepada Allah. Tapi tidak jadi syirik. Hak syirik asghar, hak kita kata ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Hak nombor 5 tadi syirik asbab. Syirik asbab ni hak ni ulama membuat perincian. Silat-silat hari bulan, syirik asbab ni dia boleh jadi kufur juga. Kalau dia beriktikad dia tu bahawa
Hak sebab zahir inilah yang menjadi musabbib sebenar, menjadi penyebab sebenar. Panadol inilah yang menjadi sebab sembuh. Nasi inilah yang menjadi sebab kenyang, bukan Allah. Oh, memang kafir kalau gitu. Tetapi kalau dia tidak etikad gitu, tapi sebab obat ni atas dasar sebab ini ada unsur-unsur secara alami yang Allah buat boleh menyembuhkan sesuatu penyakit mengikut kajian saintifik. Sebab tu bukan dia nak menyatakan sebab segala sebab. Sebab tu sebab secara alami yang Allah buat gitu. Sebab tu Allah suruh cari, buat kajian tentang herba, buat kajian tentang penyakit untuk tahu sebab tu. Sebab tu sekadar itu saja. Tu tak kafir tu. Tu tak kafir. Sebab tu kita boleh kecek makcik makan obat ni lah. Obat ni dia boleh menyembuhkan cimani. Tak kafir kecek gitu. Atas dasar alami, atas dasar sebab hak zahir. Hak Allah memang buat gitu. Dan doktor jumpa dah kajian tu secara saintifiknya. Tu tak kafir tu. Kecuali kita ni tanya, doktor sebut sana ni secara hakikat obat ni ke menyembuhkan penyakit, bukan Allah. Terus tanya gitu doktor jawab ni. Doktor kata, "Dok makcik, sebenarnya Allah hak saya sebut tu atas dasar zahir. Kalau nak kecek pun makcik sama panjang cerita lah makcik." Letih lama kalau nak kecek setiap kali obat ni boleh menyembuhkan, tapi makcik kena yakin bukan obat ni Allah SWT. Nak kali obat kata begitu, letih doktor. Dia kata paruk, dia kata ni orang suruh mengajari Pak Sim malah. Lepas tu jadi lagu tu. Orang tak kecek siapa gitu. Orang tahu dah kita ni ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana etikad kita? Tu maksud ni. Jadi maknanya nombor 5 tu dia tengok keadaan, faham orang tu macam mana. Itu maksudnya. Itu mengikut pembangunan Syekh As-Sanusi. Jadi hak tawassul tu duduk mana hak tawassul tu? Tu. Jadi kita nak kata namunnya dak. Hak ulama kata tawassul pada orang soleh di kubur pergi minta tu, hak tu sebenarnya dia sudah bergantung tu. Dia sudah termasuk dalam mana dia gini takrib nombor 3 tu. Tengok nombor 3. Hak kata tawassul, hak ulama kata syirik bertawassul dengan orang mati tu, orang mati di kubur wali ke, duduk nombor 3. Syirik takrib seperti mana orang Arab jahiliah sembah berhala, bukan sembah berhala. Dalam Quran pun sebut kalau kamu tanya dia apa tujuan kamu sembah berhala, dia kata liqarribuna ila Allah, bukan kami semua. Cuma kami bertakarub dengan dia supaya dia mendekatkan diri kami kepada Allah. Baik. Okey, saya nak sebut poin yang terakhir yang disebut oleh Syekh Ismail Syahid. Dia kata kenapa tawassul kepada orang mati ni ramai ulama menghukumkan syirik dan ramai ulama kata boleh membawa pada syirik. Dua kata-kata berbeza tu. Ada setengah ulama dia ringankan sedikit dengan mengatakan perbuatan ini boleh membawa kepada syirik. Setengah kata tak syirik. Bahaya belaka tu. Orang kita ni tak apa, tak syirik lagi. Dekat mana? Tak lagi dia kata. Tapi dekat mana dah tu. Orang kita ni pesitu perangai dia. Tu. Baik, tak apalah, saya nak sebut gini. Syekh Ismail Syahid dalam kitab dari Risalatul Tauhid, dan kitab ni sebenarnya jadi sukatan di Darul Kautsar lah dulu. Dia gini, dia sebut kenapa ulama kita dia tawassul ni gini. Tawassul ni boleh dalam agama. Misalnya kita duk mengajar, saya duk mengajar ni, saya bertawassul dengan amalan soleh saya. Mudah-mudahan dengan saya mengajar ni kita ikhlas ke hati, kita boleh kebaikan di sisi. Tawassul dengan amalan, itu orang panggil tu. Hadirat mari dengan belajar, mudah-mudahan dengan belajar ni dapat rahmat Tuhan. Dengan belajar ni, sebab Tuhan suruh belajar, tu tawassul tu. Orang panggil tawassul dengan amalan. Tu tak ada khilaf, semua kata boleh. Jadi tawassul ni hakikat macam mana kalau kita nak fahamkan kepada diri kita dan kepada masyarakat? Tawassul ni makna kita menggunakan kabel supaya orang yang kita nak sesuatu tu dia bagi. Sebab kalau kita minta direct, boleh jadi dia tak terima. Jadi kita cari orang yang dia malu. Misalnya kita kata menteri besar lah, kita nak minta projek. Tok Ngulu nak minta projek, nak buat jalan kapun dia. Enggak, Tok Ngulu ni tak biasa dengan menteri besar. Sebab menteri besar tu pun orang luar, bukan orang Kelantan. Contoh ni. Jadi nak pergi direct gitu, nak buat appointment pun payah dah. So kalau pergi jumpa direct, dia tak boleh. Bukan nak sebut jumpa mamak pasembuh ni. Bukan nak jumpa orang jual kepuk goreng ni. Nak jumpa menteri besar, dia kena buat apa? Dia ada protokol dia tu. Baik, memanglah kita nak pergi, boleh buat appointment, tetapi kita tidak direct bawa surat tu. Surat permohonan yang disokong, ada tanda tangan masyarakat nak jalan. Kita cari orang yang dia malu. Siapa dia?
masuk melalui mak dia misalnya. Minta mak dia. Jadi mak dia ni boleh kecek tidak ada pejabat. Di rumah anak dia klik ni sorak ni, Allah tolonglah. Mak kena baik benar tok ngulu ni begini. Dia sebenarnya anak kita yokok tu. Buat apa? Muka anak tu ada ke belakang. Mak dia pandai yuk, mak dia bab-bab ni. Tu tawassul lah tu. Jadi anak dia pun tak sewi ngomok. Tak. Kalau kiranya ikut prosedur biasa tu nak dapat tu. Hak kiu duk tunggu hak kiu projek banyak mana. Tapi oleh kerana mak ni biarlah buat senyap-senyap. Boleh dulu kau tu projek dia. Ki mana tu? Mak dia. Nak jaga hati mak. Tu orang panggil tawassul sebenarnya. Cari kabel. Bersakatlah kabel mak ni tu memang. Kadang-kadang guna kabel isteri dia. Kabel dia sayang kita. Guna tu. Sepatut tak boleh. Jadi boleh kerana tu. Begitulah juga tawassul dengan orang mati ni. Bapa tidak kamu doa direct kepada Allah. Dia rasa Allah tak akan terima. Ataupun Allah payah terima kalau dia direct dengan Allah. Sebab dia ni bukan orang dekat dengan Tuhan. Bukan dia ni orang suci jiwanya. Dia anggap begitu. Dia tak ingat dah kepada ayat Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia tak ingat dah ke ayat tu. Jadi dia pergi cari orang soleh tu buat apa? Sebab mengikut etikad dia. Mengikut etikad. Etikad tu. Mengikut etikad dia orang soleh ni. Orang panggil wali ni. Dia akan bawa doa ni kepada Allah. Maknanya kita, biasa saya sebut doa 3 segi. Kita pergi kepada wali. Wali pergi pada Allah. Balik semula pada kita baru Allah beri. Maknanya Allah beri itu kerana wali ni yang minta. Minta tu untuk kita. Tu dia panggil bertawassul dengan orang soleh. Perbuatan tu ulama kata, kalau kita ambil yang paling rendah, boleh membawa pada syirik. Dari sudut mana? Syirik tu dari sudut dia menyamakan makhluk dengan Allah. Makna seolah-olah Allah ni jadi malu mata. Kalau orang soleh tu minta tak beri, bukan dia lah. Dia buat sebab menteri besar tadi. Dah mak dia minta kan, mak dia Allah sorak. Isteri dia minta duk merayu. Enggak reti nak pandai benar kalau tubik air mata tu dia, lemek laut lalu tu laki dia nah. Dia guna power tu. Dia ingat Tuhan terpengaruh gitu juga dengan orang-orang baik. Dah. Mudah ya kalau kita ngaji hadis Nabi minta jiri Abu Talib tak masuk Islam. Tu. Pada Abu Talib kemain besar kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak masuk Islam pun. Nabi doa, dekat nak mati Nabi doa lagi. Dekat nak mati Nabi doa lagi. Duk berebut dengan apa ni? Dengan Abu Lahab. Nah, duk berebut kau tu. Nak macam mana? Abu Lahab kata, mu nak tinggal aku ajaran nenek moyang ni. Nah. Nabi kata mengucaplah qul la ilaha illallah wa hajju bika indallah. Nabi kata kadalah hadis, qul ya ammi qul, wahai pak cik katalah sekali la ilaha illallah wa hajju laka indallah. Saya akan berhujjah bela pak cik di hadapan Allah. Kalau pak cik mengucap sekali la ilaha illallah, saya akan berhujjah, saya akan jadi peguam nak bela pak cik di hadapan Allah. Biarlah pak cik tak sempat semaya ke apa, asalkan mengucap ya. Dah mati kafir Abu Talib. Patut tak Nabi tak doa. Bapa tu tak terima. Kau Nabi rendah pada wali. Tak ada bapak wali mana. Tak ada setara Nabi. Nak ayatnya Tuhan dia tak terpengaruh. Kalau dia nak buat, dia buat. Dia tak cakap redah Tuhan ni. Jadi bila kita kata Tuhan, kita boleh pengaruhi Tuhan dengan menggunakan kedudukan wali. Dengan menggunakan pangkat wali. Dengan mendudukkan darjat wali. Itu kita menyamakan dia dengan menteri besar tadi. Sudut tu syiriknya. Cuba fikir. Tu kadang-kadang perbuatan tu kita tak sedar. Sebabnya saya dengar dalam internet tu seorang pensyarah universiti, dia kata kita pergi kubur wali tu, kita menggunakan sebab syar'i, menjadikan wali sebagai wakil Tuhan untuk kita minta sebut nama wali tu nak mempengaruhi Allah, itu termasuk sebab syar'i. Dia kata kuat potau ustaz ni. Sebab syar'i. Kalau sebab syar'i menjadi amalan besar dah di kalangan sahabat. Iyalah ulama kita tanyalah sahabat Nabi bila nak doa dia pergi bertawassul dengan kubur Nabi. Sahabat tak buat gitu. Padahal nak kira tawassulnya mutawassil dia paling besar Nabi lah. Tapi sahabat tak guna. Tidak kata sahabat ramai-ramai pergi kubur Nabi gak doa dengan berkat Nabi engkau yang telah meninggal dunia yang ada dalam kubur di Masjid Madinah, ya Allah terimalah. Tak ada sahabat buat gitu. Sebab Nabi suruh doa sendiri. Itu kita kenapa? Itu poin. Saya kenapa tu?
Hak tu ulama kata bahaya tu. Bagi saya kalau kita tidak terus jadi kufur pun, tapi bahaya tu. Tentu tidak sunnah tu perbuatan itu tu. Jangan buat gitulah. Jadi kita boleh suruh, misalnya kalau ada sakit, minta suruh saya doa, boleh. Hak tu termasuk dalam sunnah. Ya Allah, Ustaz, mak saya ni sakit lama dah, tolonglah doa. Boleh, hak tu molek tu. Doa lalu depan dia, tak apa. Ataupun doa mana, ya Allah, sembuhlah penyakit mak pada sahabat saya, dia ni orang baik. Tak apa, hak tu boleh. Hak tu sunnah. Apa tak buat? Pelik orang kita ni. Dia ambil benda hak bahaya. Padahal tawassul ni hak syar'i ni ada, sebab tu Dr. Yusuf Qadawi tulis kitab khusus nak pula. Tawassul ni antara hak syar'i dengan hak bid'i. Terbayuk kita dia tak silap hampir 100 muka surat je. Ada diterjemah dalam bahasa Indonesia kitab tu. Yusuf Qadawi buat pembahagian. Hak ni hak harus mengikut syarak, hak ni hak haram. Hak ni hak mukhtalafi. Dia ada juga mukhtalafi. Hak tadi lah. Ada kata. Jadi hak kata tidak, kalau hak kata tidak bawa kepada syirik tu hak mana? Pokok mana tu? Pokok mana tu? Pokok tarikat, pokok sufi. Pokok dia kata tak apa. Sebab tu besar-besar lagi kubur. Dahsyat hati hadirat. Lepas tu dia ada pula tu, selepas bila dia bukan gitu, dia tidak terhenti di situ tu. Dia ada lagi banyak tu perkara-perkara yang berkait dengan tu. Hak bahaya-bahaya tu. Sebab tu bagi saya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang kita nak jaga semua tauhid ni biar tidak tercemar sedikit pun, kena ikut hak menjadi majoriti sahabat. Lagu mana sahabat buat? Hak tu hak selamat. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar Kelantan kata dulu, bila bicara benda-benda gini, masa saya ngaji di Masjid Pulau Melaka tu, masa dia sihat lagi, dia kata perangau orang Melayu ni, kalau dia pergi ke pokok naka tu, beratus buah naka ada, sebutir hak baru, dia kelihatan. Hak 99 butir hak tak baru, dia tak tahu, duduk titik air mulut tengok hak baru tu, dia kata dah hak baru tu jangan kosek. Dia tengok tu. Banyak ni tawassul yang dibenarkan, ajaran sahabat Nabi hak benar. Kenapa tak tumpu? Duk tumpu kau tak boleh. Duk pakat duk teliti, duk telio, duk titik air mulut kau tak boleh. Tu apa? Manusia ni bahaya, dia biasanya gitu. Sepatutnya kita kejar, kita tumpu kepada hak boleh. Banyak mana ajaran Islam ni hak boleh. Bahaya dia ada. Satulah Syekh Ibnul Jauzi tulis dalam kitab Talbisu Iblis tu. Tipu daya syaitan lah tu. Dia tak baru tu hak molek tu, tak kira tu dia baru tu, mesti hak tu hak molek tu. Tengok dia kata. Hak tak baru tu, hak tak pakai lah mana tu. Tu cara syaitan. Kita orang nampak tu, tak boleh lupa tu dia pergi Mekah sikit dah. Tak ada lah buah tu. Yang dia ambil. Na'udzubillah, bahaya semua. Jadi kena ingatlah. Habislah tu. Jadi tawassul tu situ punca dia. Cuba perhatilah. Sebab tu guru saya dulu sebut, dia kata sebenarnya tajam itu dia punya pandangan Syekh Ismail Syahid, memang bagus tu. Sebab menarik kita tu. Saya guna tu, habis saya buat kuliah tu di Darul Kautsar tu. Bukan kuliah mana mengajar, dia kelas 3 kali seminggu kita tu. Baik. Bab yang ke-11. Menyembelih binatang kerana Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Ni saya baca ni lah. Kita tak sempat nak baca semua. Baik, bab yang ke-11 sini, tuan kita ni dia kemukakan dalil ayat Quran satu ayat dan juga hadis satu hadis saja untuk membicarakan tajuk ni. Untuk membicarakan tajuk ni, dia kemukakan satu dalil ayat Quran dan satu dalil pada hadis Nabi. Berkenaan dengan menyembelih binatang kerana Allah, niat tu betul dah. Tapi dilaksana kesembelihan itu di tempat yang mana tempat itu digunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Dia guna tempat tu. Baik. Itu ciri, itu tajuk dia. Maknanya kira-kiranya zahirnya tidak syirik tu. Tapi kenapa ada buat tajuk? Apa maksudnya? Cuba kita tengok di sinilah. Pada bab sebelum ini telah disebutkan mengenai larangan menyembelih binatang korban untuk selain Allah SWT. Itu tajuk yang ke-10 yang kita telah bincang. Dan bahawasanya hal tersebut memang jelaslah syirik besar tu, syirik akbar tu, syirik jali tu. Tak boleh lah. Baik. Maka dalam bab yang ke-11 ini, sebagai lanjutan perbincangan, disebutkan larangan terhadap wasilah. Wasilah. Wasilah ni maknanya kita kata perantaraan yang boleh mengantarkan kepada syirik besar. Kita asalnya perbuatan kita buat tu sudah menepati sunnah, dah betul dah. Tetapi
dia berkait dengan sesuatu yang boleh menyebabkan jadi syirik. Asalnya sebut ni sembelih binatang tu, kalau tidak kerana Allah memang syirik pun. Tapi hak ni kerana Allah. Tetapi pergi buat di tempat yang mana di situ disembelih binatang bukan kerana Allah, nazar pun bukan kerana Allah, mana pergi buat tempat syirik. Seperti mana sahabat Nabi pernah nak salat, Nabi kata, apakah di situ dulu pernah dilakukan upacara sembah berhala di tempat itu? Sahabat kata tak ada. Nabi kata tak apa. Kalau ada, Nabi tak pernah. Walaupun tu ada perbincangan lah, perbincangan panjang lah, tapi asal Nabi tak pernah. Apa tu? Takut terganggu. Kita ni tak apa kalau kita pergi mai, sebab kita tak pernah ada sejarah syirik. Tapi sahabat Nabi ni sebelum dia masuk Islam, dia berada dalam agama syirik. Mesti teringat tu, aku dulu sini sebuah berhala, dia tengah mai, terganggu tu. Hak tu tak sah. Tapi kalau kita apa? Sebab tu sahabat lain bila pergi mai tempat tu tak apa, sebab dia tak ada pengalaman syirik tu. Jadi tak terlintas langsung dia tu. Sebab unsur-unsur syirik tak ada dah, cuma tempat tu saja dulu. Berhala tak ada dah. Salib pun tak ada dah, kita kata gambar-gambar patung di dinding pun tak ada dah. Tapi dia ni dia ada pengalaman dulu situ. Jadi walaupun tak ada dah unsur-unsur jelas tu syirik, tapi ingatan tu ada tu. Sehingga nanti terbentuk betul, terhaki betul dah syirik tu. Baru tak apa, maya situ. Tu ada hadis tu. Jadi hak itulah ni. Cuba kita tengoklah di sini. Ini lantaran tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrik dalam penyembelihan korban untuk tuhan-tuhan mereka. Tempat mereka tersebut termasuk sebahagian dari syiar syirik. Bukan tempat tu jadi syiar syirik. Sebab orang Arab jahiliah ni, kalau dia nak sembelih binatang, dia sediakan satu tempat khusus. Siapa-siapa nak sembelih nazar kerana berhala, nak sembelih kerana nak lepas bala, sembelih itu kerana bukan Allah lah, dia ada tempat khusus. Dan terkenal tempat tu untuk tu tujuan dia. Jadi tempat tu bila masuk Islam, sahabat Nabi tak benar pergi sembelih binatang situ. Sebab tempat tu merupakan tanda dulunya tempat orang menyelakukan sembelihan bukan kerana Allah. Takut duk telitah lah, takut nak kata Allahu Akbar, mau ganggu tu. Tak sih. Maknanya Nabi nak jaga jangan tercemar sedikit pun, walaupun lintasan pun tak boleh. Syirik tak boleh. Sebab itulah kita bila telitah kena kata la a'udzubillah minasyaitan. Kena kata selalu. Jangan biar lama. Sehingga kalau seorang Muslim menyembelih korban di tempat tersebut, walaupun niatnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia pun akan tetap dikatakan telah tasyabuh. Tak kata syirik, tapi tasyabuh, menyerupai orang-orang musyrik yang melakukan syirik di tempat itu satu ketika dulu. Kena berhati-hati. Hak ni lah jadi timbul isu hak hidup bersih tempat ibadat kafir selepas banjir tu. Hak ni lah. Sebab tu kau tanya saya kata tak boleh. Lepas tu tak boleh langsung. Kerajaan boleh, rakyat tak boleh. Atas nama kerajaan. Sebab orang tidak Islam pun ayat dia juga. Itu boleh. Atas nama kerajaan. Itu memang nama kata boleh. Kerajaan arah. Arah tu arah pokok dia lah. Orang kafir je lah. Bayar kepada orang kafir juga. Atas nama arah kerajaan. Itu tak apa. Tapi orang Islam cuba elak lah. Tak boleh. Saya tidak kata syirik, cuma tak boleh. Jadi timbul fitnah. Ni pun dia tak kata. Tapi tasyabuh. Tasyabuh tu makna seolah-olah suka. Padahal tak suka. Zahir pun tak sedar. Dah. Bapa yang nak pergi cuci tu, orang lain lah cucinya. Sebab dia mari cuci masjid kita, dia mari tu tak apa dalam agama kita, tak boleh. Saya minta maaf lah. Kita ni duk bimbang sebab gini kita duk baca buku gerakan pluralisme ni. Gerakan nak menyatukan agama ni, dia asas, dia letak cara dia halus. Dia panggil kita nak bertasamuh. Bertasamuh ni merupakan satu wasilah puak-puak yang nak menyatukan agama. Kita sambut hari raya bersama. Ajalah tu. Ke arah tu. Mana dia akan pergi sikit, akhir sekali, tak apa. Mana kita pergi hari Ahad ke gereja, tak apa. Bukan nak semua cuma nak dengar nasihat daripada padri dia. Berlaku dah di nasihat kita tu. Berlaku dah. Tu dia panggil gerakan pluralisme. Dan dia telah berjaya di India. Menyebabkan orang Islam tu nikah agama berbeza, tak apa. Hak tu nak sampai situ tu jauh lagi kita ni. Tapi kok mana pun kalau kita biar dia boleh bergerak di situ. Tak sah lah. Saya tidak kata syirik, dicuci tak, tapi kalau tanya kita atas konteks ni tak boleh tasyabuh. Tak sah. Lepas tu biar kerajaan lah urus.
Engkau orang kafir kan bayar cukai juga. Ke dalam fiqh kerajaan boleh bui peruntukan kepada buat rumah berhala, mungkin dia rakyat kita juga. Dia buat bila kadar penganut di situ ramai sehingga dia memerlukan tempat ibadat, kerajaan boleh bui peruntuk kerajaan sebab dia bayar cukai juga. Setengah ulama kata duit tu kena ambil duit hak cukai dia lah. Ulama kata dak, dia tidak kira duit, dia kira nilai. Pokok kena ingat nombor siri duit hak dia bui hak dia tu lah. Dak, dia tak kira gitu nilai. Mana ada nilai duit di hak kerajaan tu, nilai duit dia ada juga kan, dia bayar cukai. Kita guna tu tak apa. Kerajaan lain. Tapi kalau dia atas nama individu badak aja, dia timbul fitnah tu jadi gagal tu. Bagi saya gitu ya. Lepas tu kalau pergi nyapuh tu, kalau jadi suka pada berhala tu hal lain lah. Itu isu lain pula tu. Tu hak tak siap bimbang tu. Gak hak gitu setara mana dia kukuh akidah. Jangan kita ingat anak-anak kita berada di universiti tu kukuh akidah seperti kita. Berapa kali dia main ngaji lagu ni? Anak-anak kita lepas SPM. Saya 3 tahun tu dia ada satu sekolah tu, dia sekolah sains lah. Bila habis peperasa SPM, maknanya selepas tahu, dia sebelum tahu result tu, dia buat ni sebagai orang panggil persediaan pengukuhan akidah untuk pelajar-pelajar yang ada potensi untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Jadi pelajar-pelajar dikumpul, dia jemput saya untuk pergi untuk bicara secara santai lah. Dia bentuk soal jawab, saya masuk pergi tanya. Kita tanya asal-asal, perbincangan secara santai, bukan ada bentuk kuliah gini lah. Daripada tu kita buat kesimpulan, mana pelajar-pelajar ni kosong dalam bab akidah. Makna kalau dia pergi ke universiti, kalau dia jumpa pensyarah-pensyarah yang baik, baiklah dia. Tapi kalau jumpa pensyarah-pensyarah yang rosak akidah, dia akan rosak. Sebab dia tidak ada asas yang kukuh. Misalnya, saya tanya dia. Misalnya kita tanya dia, apa makna Nabi ni, berapa sifat orang dia panggil usul nubuah. Dia boleh sebut siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia boleh sebut tu. Maksum ni dulu mana maksum? Orang panggil Nabi ni maksum. Memang orang kita dia sebut tu siddiq, amanah, tabligh, itu asas nubuah. Maksum dia tak termasuk. Padahal maksum tu hak besarnya. Usul ke Nabi, ya tu maksum tu. Siapa kata ada orang lain maksum seperti Nabi, kafir lah orang itu. Tak apalah, dia tahu bahawa Nabi ni maksum. Apa maksud maksum? Kalau saya tanya dari jawab ni misalnya, apa maksud maksum? Jawab diri. Ambil masa seminit jawab. Jawab diri. Kena derah pun boleh. Umumnya pelajar saya tanya perempuan, lelaki kita tanya, semuanya jawab maksum ni Nabi ni Allah jaga dia supaya dia tidak buat dosa kecil, dosa besar. Gitu ya lah. Dia basic sangat tu. Padahal maksum ni ulama bincang sebuah kitab, setebani kitab maksum saja. Dia sebenarnya maksum ni hak sebenar, hak betulnya. Maksum ni mana suatu konsep yang Allah berikan kepada Nabi. Dengan konsep inilah terjamin ajaran Nabi itu betul. Tak mungkin Nabi tersalah dalam penyampaian agama. Kerana ada maksum tu lah. Hak tu hak tepat ni. Hak dia tak tersalah ke apa tu, ada khilaf lagi tu. Nabi ni dia, sebab Nabi ada buat dosa tu. Nak kira maksum mana gitu. Siapa dia diturunkan ke muka bumi, tidak kira salah tu langgar pergi ke pokok syajarah tu. Kalau nak kira zahirnya. Walaupun ada perbincangan lah tu. Sebab tu bagi saya, dia ulama kita kemudian dia kata sebenarnya maksum tu tujuan dia. Sebab tu bila kata Nabi maksum, tetap ada lupa. Lupa ada. Bukan kata Nabi bila maksum, hilang sifat lupa daripada Nabi. Sedangkan Nabi manusia. Nabi pun kata dalam Quran, aku ni ana basyarum mislukum, innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seperti kamu, supaya mana kalau tak lupa. Tapi Nabi ada lupa. Begitu banyak hadis menunjukkan Nabi lupa, Nabi tak tahu. Jadi maksum ni untuk apa? Bukan untuk tujuan tu, untuk tujuan penyampaian agama. Maknanya dengan ada konsep maksum sebagai akidah kita, poin yang paling besarnya tak mungkin Nabi tersalah dalam penyampaian agama. Sebab itulah ulama kata wajib ta'assub dengan Nabi. Orang lain tak boleh kita nak ta'assub dengan orang lain sebab dia tidak maksum. Tu. Lepas tu poin lain, lepas tu banyak yang kita tak faham. Bila kita sebut Nabi maksum, salah satu poin dia tak mungkin turun wahyu pada orang lain. Itu salah satu makna. Kalau ada orang kata dia boleh ambil maklumat direct dengan Allah, bahaya tu. Menyentuh akidah besar tu, bukan akidah kecil tu. Sebab itulah dalam kitab sebut, kalau ada orang kata dia boleh akses maklumat direct dengan Allah, ataupun Jibril menyampaikan maklumat pada dia, dia telah ceroboh hak kenabian. Berat tu. Dalam
Akidah dalam konteks itu dia tak bincang dalam kitab ni. Dalam kitab lain. Kena faham tu. Sebab tu bagi saya, maksum ni perlu kita hadam dengan betul sehingga kita boleh nampak ciri-ciri ajaran salah ni dia ada nak tu maksum tu. Sebab tu doa ayat sangat kan anak murid dia dedah pada anak murid dia ni boleh pergi Mekah maya saklik main ngari di rumah apa tu. Boleh pergi lipat bumi, ilmu lipat bumi. Ni ustaz lipat ni. Dia ajar ilmu lipat bumi. Macam-macam. Nak suruh tak suruh. Hebat tengoknya. Ada khariqul adah. Ada unsur-unsur mencari adat. Ni baru orang panggil tuk guru hak rapat tu sungguh. Ni dia cerita anak murid dia cerita saya ni. Ada orang pergi rumah tuk guru dia. Bini dia kata, tok ayah tak ada rumah gimana? Pergi Mekah, pergi Mayasa. Kalau nak mari panggil dia ada. Sakit kepala orang ni. Pergi Mekah, Mayasa, nak jumpa kena mari panggil. Dia naik geria. Tak sakit kepala. Ngak dia kata begini dia. Saya kata jala lah tu. Gapo dia? Ilmu lipat bumi. Cuma waktu tu dia nak lipat demo tu. Sebelum dia lipat bumi nak lipat demo tu. Cuba bayang ketapa segar silu dia boleh sebut ke tetamu hogi tu. Mari lepas ngari. Engko dia asal ni tak ada yang main Mekah. Kita kata nak pelawak biar pada lah kita kata tu. Ada kata nak pelawak kena biar tentu. Hok berat lalu. Ada juga orang dia tak ayat gitu tu. Itu tambah penterjemah tu. Tapi nak ayatnya benda-benda lagu tu hadirat. Kalau kita ngaji dengan cara hadis tak ada tu bagi-bagi lagu tu. Islam ni hidup di atas realiti hak sebenar. Orang panggil sebenar lagu mana hidup. Islam ni tegak atas kehidupan hak sebenar lagu mana hak biasa. Sebab tu Nabi kalau pergi perang pun luka Nabi. Orang kata patah gigi tu tak patah sebenarnya. Hafiz bin Hajar kata mengikut kajian dia, Nabi tak patah gigi, serpih waktunya. Kan biasa ke daripada dulu kata Nabi patah gigi. Tak, bukan patah Hafiz bin Hajar kata. Hafiz bin Hajar kata tak sabit dalam hadis Nabi patah gigi. Waktunya serpih sikit sepuluh gigi saya ni. Bukan patah, ada umi dia tu. Buat dah ni cabut pula. Biar kena buat lepas ni pula tak. Kita peneng lama dah aku duk faham Nabi patah gigi. Dah. Sikit ya serpih. Mana ada kesal. Orang nampak orang biasa tengok Nabi dah ada sikit. Tu yang Hafiz bin Hajar kata. Darah tumi kening dah tu ada. Tak kebar Nabi. Para Nabi tu. Tak ada sahabat sahabat Nabi hak kebar. Sahabat-sahabat Nabi ni biasa je saya baca, sedih kita baca. Bila sahabat Nabi ni tua, ramai mana tua jadi cacat kekal. Dah mai putus harap banyak ni. Dia kena tetap duk gini tangan pergi masjid. Tak nak akak ke abu. Kesal daripada peperangan. Kena bila kena acak akak dia dah setengah 23 tetap ke kena. Dalam peperangan seumur hidup sampai penuh ni kena itu. Sehingga ada sahabat tu dia kata bila dia tua benar dah lah tak boleh lagi perang ni. Jadi anak-anak cucu bila dia pecah baju anak cucu mari main boleh masuk jari di celah-celah daging sebab dia terbuka kif peperangan. Siadah tu. Moga dulu tak ada sistem jahit apa kita lah ni. Jadi dia kena berat sangat misalnya tepak hok isi banyak kayak kena tu kan. Siadah tak sakit dia tapi dia terbuka. Anak cucu mari dia oleh anak jari di celah-celah ni daging tok ni perang fi sabilillah. Itulah sahabat. Kita kata lu tu kasar tu lu tu. Tak kebar sahabat tu. Padahal dengan baju besi lagi pakar, dengan wijak lagi, perisah lagi. Tapi kena je. Ada tu kena terbelah, tu sakak dia hari, terbuka, tu habis organ. Ada. Apa gitu? Nabi tak tengok. Kau sahabat dia berlaku gitu. Apa Nabi tak ya Allah, builah sahabat aku kebar semuanya. Nabi tak doa gitu. Ajar ilmu kebar. Pergi ke Taif pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke apa ni Nabi mati tahun ke-10. Di akhir tahun ke-9 peperangan Tabuk tu nak pergi perang jauh tu tak boleh balik hari jauh perang dengan Rom tapi tak jadi peperangan Tabuk tu tapi pergi musim panah sehingga sahabat tu mikir sahabat kata Allah nak pergi perang musim panah jauh pula tu Tabuk tu kalau kita pergi Mekah boleh tahulah nak pergi Mekah ke dia ada buat arrow ke Tabuk tu jauh tu saya pernah tengok tak ingat saya pernah buat kita nak tengok jarak Mekah dengan Tabuk tu jauh tengok dalam internet musim panah buah pun jadi maulid masa tu dalam hadis sahabat cabaran besar berat tu apa Nabi tak ajar mu baca bismillah banyak ni dia jadi lipat bumi pergi cepat you know. Nabi tak ajar begitu tapi jangan baca masa naik atas hutan takut aksiden hutan tu Nabi tak ajar gitu
Pelik juga tu. Sebab Nabi 2-3 kali Nabi perang. Nabi sendiri perang 2-3 kali mengikut ulama. Setengah kata 24 kali. Kita kena perhati tu. Benda-benda gitulah. Jadi maknanya saya nak sebutnya bahawa Nabi dia ajar masyarakat dia atas nama hidup beragama seperti biasa. Tak ada luar biasa. Kalau ajar ilmu kebal, pergi berani. Kih tu. Bukan kih. Nak mati syahid. Jadi berani kih bahawa Nabi doa. Tak jadi. No. Sebab tu Nabi tak ajar gitu. Sebab tu ulama-ulama kita dia tidak ajar gitu. Ni mari seorang ustaz ni, saya tak tahu ustaz ni nama gapo, tak tahu ustaz ni. Saya dengar dia gitu. Dia sebut, dia kata ulama-ulama kita tu beramal ilmu kebal, ada khodai, ada gapo sebab nak menghadapi puak-puak ajaran salah lah. Dia gedebel. Ulama kita kena gedebel juga. Lagu tu dia urat agama. Sebab tu kita dah ada khadam, ada saing ngajing, ada ilmu kebal. Kadang-kadang bila dia siuk saja rebah orang tu, nak ayat. Dia dalam kuliah. Bapa tu nak ajar ni, nak berhadapan dengan popok hak degil ke kepala sesak tak terima agama. Kadang-kadang dia terima agama, dia tengok tugu tu hebat juga ilmu dunia. Lagu tu cara dia bawa agama ustaz ni. Orang kafir masuk Islam kih mukjizat Nabi ke? Mukjizat bulan terbelah ke? Tak. Kerana Quran. Siapa dia boleh sebut pada saya bila bulan terbelah tu ada pemimpin Quraisy masuk Islam? Saya tak ada nama. Tak ada. Padahal bulan terbelah tu dalam hadis sebut duduk barat sebelah, duduk timur sebelah. Abu Jahal tak masuk Islam. Padahal duduk di luar Mekah Madinah, nampak bulan terbelah. Sa'ad bin Mu'adh tak masuk Islam gitu. Dia masuk Islam kerana baca ayat Quran. Benda-benda gitu kena perhati tu. Kita nak faham Nabi ajar cara hidup lagu mana lah agama. Hak tu kita nak ya. Jadi bila kita jelas tentang cara hidup Nabi yang Nabi terak kepada sahabat, di situlah kita boleh tolak mana-mana ajaran yang salah. Bila saya sebut salah ni kena ingat. Jangan kita ingat salah ni mesti syirik. Tak mesti. Bila kata salah ni, istilah salah yang saya sebut mana bercanggah. Tak serupa dengan cara hidup Nabi. Hak tu kita kata salah. Masalah salah tu syirik ke tak itu, hak tu hal lain pula tu. Itu perkara lain pula. Kena bincang suku pula tu. Untuk orang awal kampus sekolah kita ni, cukup kita kata Nabi tak ajar lagu ni, kita mengaji lah. Cukup dah tu untuk kita tolak ajaran tu. Lepas tu nak hukum sesat tak sesat tu, kena tanya orang alim. Biar dia bincang tu. Kita cukup dengan keadaan ni bukan cara Nabi. Nabi tak ajar gini. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kita tengok senario ustaz-ustaz ni, bila kita kata salah, salah tu tahap mana? Dah salah. Bahkan sekarang ni saya dengar pengkuliah sebut, dia kata kenapa duk sibuk dengan bid'ah? Bid'ah tak termasuk dalam hukum 5. Tak termasuk dalam hukum syarak bid'ah. Kan hukum syarak ni kan makruh kepada dia, haram kepada lagi. Tak ingat hukum 5 ni. Tukar dengan tajwid pula. Kata apa hukum 5 dalam agama? Ikhfa hakiki dia. Oleh gitu. Hukum 5 ni hukum tu haram, makruh, sunat itulah. 5. Mana ada bid'ah? Bid'ah tak termasuk dalam hukum syariat. Tengok cara dia kecil. Memang tak termasuk dalam hukum tu. Tapi apa Nabi kata masuk neraka tu? Bila Nabi kaitkan perbuatan dengan neraka, semua ulama kata mana hak tu haram lah tu perbuatan itu tu. Tengok dia nak mengelirukan masyarakat. Berat ustaz ni. Jadi sebab tu kita kena mengaji sematilah. Sebab tu saya pesan semua kita mengaji ni. Sebab setengah orang tu dia mengaji, dia kata kita mengaji tu alim-alim. Lama dah mengaji. Siapa Tok Guru tu nampak tua Tok Guru tu. Dia tak kira dia tu tua Tok Guru. Nampak tua Tok Guru tu. Saya lepas PKP lebih kita pergi kuliah, kita tengok memang tua mati anak murid. Suka saya tanya, lucu orang tua ni ngaji dia seorang kecil saja kita pergi nak ra'i dia. Lepas tu bagus juga boleh ngajar sunnah dia tu. Tua-tua tak ada seorang abuk muda. Kok muda kali pun tua orang saya. Bila pergi saya duduk tu dia mula-mula kata lucu juga tu. Dia kata nampak lain, ustaz lama tak mari. Dia wik kita dulu. So kata patut pun saya nampak tua-tua belaka, rasa dulu muda. Dia sebut, dia kata, saya mesti PKP boleh 2 orang cucu dia tu. Tak apalah. Cuma saya nak sebutnya bahawa orang-orang begini tak, Allah nyanyi. Mula-mula kita mengajar tu tak, bila kita bergaul dengan dia, banyak sungguh ajaran agama hak basic dia tak tahu. Banyak sungguh. Misalnya bila saya jadi imam dah, saya bacalah betul-betul mengikut hadis Nabi tu. Allahumma anta salam wa minka tabarakta ya. Dia tanya orang tua, dia panggil ustaz. Apa rekah sangat ustaz baca? Hak tu rekah, hak nu rekah dia kata kita.
Saya kata saya tak tahu sebab saya ngaji Nabi ajar gitu. Hak pocik lagu mana? Dia pun tanya, pocik ambil mana tu? Mana aku tahu, dia kata. Dia kata ustaz tu bui. Orang lagu ni. Tapi bila kita sebut-sebut ke dia kan, lah ni pok dia ngaji kitab sasar ke? Lebih kurang 20 orang kot pok dia. Mana dia ni nak sebenarnya kita sebut orang Nabi, kena tekan Nabi. Kalau Imam Syafi'i tu jari-jari lah Imam Syafi'i kata gini. Kalau nak sebut boleh. Imam Syafi'i kata gini berdasarkan hadis Nabi. Tu cara kita kena sebut sepatutnya. Imam Malik berpendapat gini, hasil daripada dia faham hadis Nabi ni. Kena kait pada hadis Nabi. Jangan sudah pada Imam Syafi'i. Hak tu saya ingat benar Tok Guru Mufti Besar Kelantan Almarhum. Dia kata kita mengajar agama jangan sudah pada ulama. Kalau nak sebut ulama dia kena hatta akak sapak Nabi. Imam Syafi'i kata gini kerana dalilnya ni. Kita sebut begitu. Tak ingat tak apa dalil tu. Tapi biar kita boleh sebut dalilnya ni. Sebab Imam Syafi'i metodologi dia dalam kitab saya duk ngajar kitab tu, setiap kali dia nak menyatakan satu-satu isu dia akan sebut dulu ayat Quran hadis Nabi. Lepas tu kalau dia faham hadis Nabi atas nama ijtihad dia dan dia layak berijtihad, dia sebut dengan terang uhibbu an. Kalau Imam Syafi'i guna uhibbu an, maknanya itu ijtihad dia. No ayatnya Imam Syafi'i ni orang menegak sunnah, nasirus sunnah tu. Tu dia tu. Gitu sepatutnya kita mengajar. Bila kita mengajar ni maknanya kita kena pastikan masyarakat biar dia tahu hak kita sebut ni daripada Nabi, biar dia tahu gitu. Barulah masyarakat kata tahu ustaz ayat gitu juga. Dia tak akan jadi gitu. Kalau ustaz tahu awal lagi bila dia mengajar sebut satu ni hak Nabi sebut gini. Orang kampung bila kita didik dia kata sebut ni hak saya sebut ni hak Nabi ni. Sebut semua gitu. Orang kampung bila dia kecek Nabi kata. Ni apa orang kampung kecek ustaz tu ayat gini ni. Apa tu sebab ustaz tu ayat hak dia. Dia bukan ayat Nabi. Orang teka-teka dia kata saya nakal ya. Mewah nakal semua. Tak tahulah lagu mana kita pun lemah. Kita dengar tu bahaya. Dia boleh rosak dia punya rupa agama tu. Dengan cara mengajar gitu tu. Kena cuba kita tengok kita. Cuba perhati balik. Sebab tu saya sebut. Cuba tengok. Cuba perhati. Misal bab satu. Saya kata dalil nak bincang ni satu ayat satu hadis. Kita sebut lalu. Cuba perhati sebelum ni. Sebab ni pun saya bila kita baca kita tanda. Okey ni dalil pertama kita tanda. Lepas tu tengok. Sebab ni asal ayat Quran dia. Lepas tu hurah tu. Lepas tu dia mari hadis so. Makna ada dalil. Hak tu yang kita nak ni. Hak tu pengajian sebenarnya. Jadi bila kita bawa pengajian dalam betul lagu ni orang kapur ni walaupun kita sebut tapi dia akan nampak Nabi. Ni duk nampak ustaz tu. Ustaz mana ustaz? Ustaz tu lah. Boleh tanya. Kita pun serabut nak jawab. Rosak dia sebab tu bahaya. Kalau kita biar lama kelamaan didik masyarakat lagu tu, masyarakat tak nampak Nabi. Duk nampak ustaz, duk nampak ulama. Enggak kalau ulama salah pun dia anggap betul. Apa sebab gitu didik. Hak terakhirlah saya nak sebut ini. Ni dalam WhatsApp lah ni. Ada seorang ustaz tu ni benda ni berlaku sebelum PKP. Saya ada lah grup WhatsApp tu. Nak ayatnya kesal. So kalau kapu ustaz dia, timnya tu ni. Bila dia selesai salat hari raya, dia ijtihad di mikrofon nak ajak semua ahli Jumaah ni pergi ke kubur bersama dia. Tahun pertama dia buat gitu. Penuh pergi kubur. Tahun kedua buat orang jual kepuk penuh di pagar kubur. Jadi benda tu dihantar pada saya gambar tu. Saya komplain dalam WhatsApp tu. Saya kata jangan buat gitu. Kalau kita buat gitu, sedangkan hari raya ni dia tidak sesuai dengan kubur. Sebab hari raya ni untuk bergembira. Sebab tu dalam tak ada satu sunnah pun Nabi pergi kubur hari raya. Bukan kita kata tak lagi kubur. Sunnah. Atas nama sunnah. Lepas tu dia bercanggah roh sebab kubur ni mengingatkan mati. Nabi kata zuru kuburakum fa innaha tuzakkirukum. Pergilah ziarah kubur. Ziarah kubur ingat pada mati, tak kait dengan raya tu. Sebab tu kalau kita tengok sunnah Nabi mula-mula sekali Nabi buat selepas Nabi maya raya, Nabi tengok, Nabi tengok. Tu dalam hadis. Mula-mula sekali Nabi tengok. Nabi tersenyum. Lepas tu Nabi pergi jumpa sahabat, Nabi tengok, tanya khabar sahabat. Ada sahabat bawa makan, pakat makan ramai-ramai situ. Tu mula Nabi buat. Hak tu mula-mula buat. Lepas tu Nabi pergi ziarah. Ni bawa pergi kubur sampai 2 tahun. Jadi masuk tahun kedua baru saya tahu. Saya pun komplain. Hak saya nak sebutnya ni. Bila kita komplain, kita kritik dalam grup WhatsApp tu. Kalau entah buat begini, lama kelamaan masyarakat akan menganggap. Masyarakat awam ni sebab dia menganggap entah ni orang alim. Bila entah buat gitu, dia akan kata, inilah antara sunnah hari raya.
Punah sunnah sebenar dengan sebab perbuatan. Dia kata mana? Anak tak cara sebab tu guru anak kata boleh. Mati gitu. Ustaz tu tak ingat tua benar. Serban lagi, jubah lagi, janggut ni. Parutlah kalau sebut tu. Gitulah ayatnya. Jadi lagu mana masyarakat kalau kita biar orang-orang agama didik masyarakat gitu. Rosak dia. Padahal ziarah kubur bila mana boleh pergi. Patut apa tak pergi waktu malam. Nabi ziarah kubur waktu malam, hak hadis tu bi doa tu kan waktu malam tu kes tu berlaku tu. Hak melibatkan Aisyah tu kan. Cari Nabi tak ada ingat kau pergi mahak muda, pergi hak madu dia lah. Minta maaf lah. Pergi hak madu dia tu rupanya pergi kubur. Nabi kata gila ziarah kubur fa innaha tuzakkiruna ziarah kubur. Dah baca doa ni. Nabi ajar ke doa. Tu. Maknanya nak ayatnya boleh ziarah kubur malam pun boleh. Oh kita tak pergi ziarah kubur malam. Sebab dia ada hatu kubur. Masyarakat kita ni berat. Sebab itulah. Jadi insya-Allah dengan pengajian kita ni kita nak nampak hal sebenar. Kalau bacalah kita ada bersama misalnya Nasa'i ke Bukhari ke, dia akan sebut dalam mukadimah saya ni bukan nak hakikat sebenar saya bukan nak mengajar hadis. Saya nak mengajar agama yang sebenar yang dibawa oleh Nabi. Tidak ada satu cara yang kita boleh sampai kepada agama sebenar melainkan pengajian hadis. Tu dia sebut dalam mukadimah. Mana-mana ulama. Jadi makna dia mengajar tu tujuannya suruh kita nampak. Banyak ke bab taharah saja sampai 262 hadis. Nak suruh kita nampak cara taharah tu termasuk dengan cara menyucikan najis, ambil wuduk semua termasuk semua. 262 hadis. 214 bab tak silapnya. Hadis semuanya 262. Memang kalau kita khatam waktu memang kita nampak lah. Betul-betul seolah pun kita ada zaman Nabi. Dan itulah target Imam Nasa'i, Imam Bukhari. Itulah sebenarnya. Gitulah hadir-hadir. Kita berhenti setakat dulu insya-Allah untuk sesi akan datang lah. Sebab asalnya minggu depan Ustaz Anis lah. Minggu depan tu Ustaz Anis, Fadil Ustaz Anis mengajar tu beli belakang rokok kita. Kena beli lah. Saya cadang ke beli 3 seorang kitab. Apa gitu tu? Sedekah tu sekara. Kita ajak orang mari ngaji ni kitab Kawiwi Freedom. Tu cara dia. 3 seorang kena bawa 2, tak apa dah. Dia beli 3 dia so. Kalau setiap ramai ni mari bawa seorang minggu depan, cara tu lah beli kitab tu. Sedap ni kitab ni, tak apa ni kawan rela biar kawan tak nak biti pun kawan rela kat Freedom. Tak si mari lagi tak tahu. Ajak mari sekali ngolah lah kitab. Kalau ada biti holah pula 10 ya tambah. Boleh tak? Seorang 2 orang penuh ni. Raka dia punya dewan ni. Tak boleh buat gitu. Terahlah. Biar penuh. Katanya 2 hari, 2 minggu tu dah. Lepas tu kalau tak habis tu dia akan maklum semula lah. Jadi insya-Allah kita cubalah ambil peluang tu. Sebab tajuk tu bagi saya menarik berkait dengan Quran, berkenaan dengan tamsil dalam Quran. Allah buat perbandingan, ayat-ayat perbandingan. Nak faham macam mana. Kamasalil ankabut, seperti sarang laba-laba, apa maksudnya? Okey. Kalau tidak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.